Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua anak-anak murid, Ustaz? So, pada hari ini kita belajar sejarah kan. Okey. Seronok-seronok lah sambil-sambil kita belajar sejarah, insya-Allah. Boleh dengar suara Ustaz insya-Allah. Okey, saya cuba naikkan suara. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang mengenal sendiri apa dia sejarah. Ini berdasarkan buku teks. Ya, saya faham kamu semua ada yang ada buku teks. Okey, kita tengok pada muka surat. Kita dah sampai ke muka surat 10. Muka surat 10. Okey, hari ini kita tengok pada kaedah penyelidikan sejarah. Sebelum ni kita dah tahu tentang sejarah, apa dia sejarah dan apa dia sumber-sumber sejarah. So, kalau kita lihat sekarang ini untuk pada muka surat 10, pelajaran yang seterusnya ialah kaedah penyelidikan sejarah. Kalau kita tengok rujuk muka surat 10, sampai ada buku teks tu. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dia penyelidikan ni untuk membuktikan, dia menyelidik dan membuktikan. Ada 3 kaedah yang diguna pakai sebagai penyelidik. Pertamanya kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi. Okey, yang keduanya kaedah lisan. Kaedah lisan, atau juga dikenali sebagai sumber lisan. Dan kaedah yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey, 3. Ada 3. Pertama, kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan. Lisan ni senang kita akan tengok nanti. Dan juga yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey, ini dapat yang 3 ni, alhamdulillah lah. Bila orang tanya apa kaedah penyelidikan sejarah, sejarah ni macam mana, apa kaedah dia yang nak dapatkan sejarah, dia ada 3: arkeologi, lisan dan bertulis. Okey, kita tengok satu persatu. Kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali dan cari. Gali dan cari, maksudnya jumpa sumber, maka dia pergi ke tempat tu untuk buat cari gali. Kita tengok nanti. Ataupun dalam istilahnya dipanggil ekskavasi. Contohnya fosil. Fosil ni apa ni? Menjumpa tinggalan-tinggalan tulang-tulang lama. Okey, tembikar, kadang-kadang duit lama yang dijumpai, barang-barang logam atau kulit siput dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks tersebut, tengok ada gambar contoh, itu adalah gambar sebenar yang berlaku antara lain cari gali atau gali cari di tapak ekologi Sungai Batu Kedah. Sungai Batu Kedah. Lepas tu ada rangka Perak Man. Okey, kalau di Perak ada tersohor dengan Perak Man. Iaitu Perak Man, iaitu orang yang tertua, yang dikatakan tertua sekali. Sumber, okey, itu di Lenggong. Di Lenggong, Perak Man ni di Lenggong. Sehingga sekarang ni ada lagi kawasan itu yang diwartakan sebagai kawasan sejarah. Okey, selain daripada itu, terdapat juga bidang ekologi maritim dan ekologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai, tasik ataupun tasik. Contohnya tapak kapal karam, keturunan, struktur purba dan artifak akan ada juga ditemui. Contoh yang kita tahu pernah dulu dah difilmkan, Titanic. Karamnya sebuah kapal besar, maka berlakunya dah puluhan tahun dahulu. Mereka mengkaji apa peninggalan dan sebagainya sehingga difilmkan. Itu kaedah pertama, iaitu kaedah arkeologi. Seterusnya kaedah lisan.
Okey, kalau kaedah lisan. Berdasarkan muka surat 11 buku teks, kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Soal jawab sama. Kita tahu ada orang lama, ada orang yang veteran. Okay, mereka mesti banyak sejarah pada mereka. Maka kita boleh bertanya dia. Individu ditemui, ditemu bual, dikenali sebagai orang sumber. Orang yang kita tanya itu dipanggil orang sumber, istilahkan orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Okey, itu maksudnya mereka ini sebagai orang sumber yang boleh kita tanya dan kita percayai. Biasanya orang tu lah ada beberapa langkah-langkah tertentu yang mereka akan lakukan. Antaranya langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Mereka ni bukan sekadar, mereka masih mengkaji lah. Yang kedua, menemu bual dan merakam perbualan mereka. Yang langkah ketiga, menyalin rakaman mereka, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Itu kaedah lisan. Untuk dapatkan sesuatu sejarah, mesti kita kena bertanya. Kalau kita dapat orang yang kita tanya, kita akan bertanya. Banyak contoh. Kalau kita tahu kita ada tok orang lama dah, mungkin dia lahir pada ketika kemerdekaan, so kita boleh tanya dia. Tanya itu adalah sebagai satu kaedah penyelidikan sejarah, nak tahu sesuatu. Dan kaedah yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Ini kadang-kadang orang-orang terdahulu, mereka ini mendiami ataupun duduk pada satu-satu tempat dan mereka melakukan aktiviti. Kadang-kadang dia ada membuat lukisan di dinding. Ini bukan maksudnya ada semacam sekarang ni yang di Bandung guna batu. Sekarang nak di dalam gua, di kawasan yang memang lama, yang terbiar dan sebagainya. Maksudnya orang yang terdahulu lah, yang dikatakan kebanyakan di dalam gua lah. Dan gua dan sebagainya, mereka ni tempat tinggal mereka ni. Mereka banyak menulis. Contoh di situ, lukisan pada dinding Gua Tambun Perak. Gua Tambun Perak, kan Tambun Perak tu banyak sampai sekarang orang ada duduk dalam tu. Tapi sebenarnya adalah ratusan tahun dahulu pun dah ada orang duduk dah di dalam tu. Okey, itu ada jadi sejarah. Okey. Dan ada juga lah langkah sebagaimana kaedah lisan tadi, dia ada juga langkah-langkahnya. Langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah atau tempat yang tepat. Di mana kenal pasti tempat itu, maka pasukan ini akan pergi lah. Langkah kedua, mengumpul sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan langkah keempat, membuat penulisan. Ini langkah-langkah untuk mendapatkan sesuatu sejarah. Maka pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji sesuatu sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah. Okey, itu adalah kaedah penyelidikan ataupun penyelidikan dalam sejarah. Ada 3 kaedah. Yang pertama tadi apa dia? Kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah kaedah lisan. Dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis. Itulah penyelidikan sejarah yang kita belajar hari ini. Dan semua anak-anak murid Ustaz, untuk dapat faham, ini belajar 3 benda tu. Dan Ustaz nak satu aktiviti daripada kamu semua berkaitan tentang bagaimana untuk mendapatkan sejarah hidup ataupun sejarah keluarga anda sendiri. Sejarah keluarga anda. Untuk itu Ustaz nak kamu dapat buku tulis, buku latihan. Tulis dalam tu hari, tarikh dan tajuk dia, penyelidikan sejarah keluarga saya. Penyelidikan sejarah keluarga saya. So apa yang perlu Ustaz nak kamu tulis di dalam penyelidikan ini? Pertama, kamu kena soal ibu atau ayah kamu.
sejarah mereka bertemu. Bermaksud sejarah bila berlakunya pernikahan, bila kahwinnya ibu ayah, bila ibu ayahnya bertemu. Itu jadi sejarah sebab benda dah lepas. Kan kita dah belajar sejarah itu adalah sejarah yang terdahulu. Ya, tanya ibu ayah, okey, bila berlaku pernikahan, mana jadi ni kaedah menulis ni tadi. Ambil satu kaedah lisan. Kaedah lisan pertama, kenal pasti sumber. Jadi saya nak kamu kenal pasti sama ada kamu nak temu ramah ibu ataupun ayah, salah seorang cukup. Okey, tajuk dia keluarga saya. Okey, yang kedua, temu bual soal. Ayah atau kalau tanya mak, okey mak kenal ayah macam mana. Okey, lepas tu kamu salin sikit cukup lah. Mungkin mak kenal ayah masa dulu sekadar sebagai aktiviti awal, dan saya nak nanti kamu macam biasa snapkan gambar hasil daripada temu bual itu. Kalau banyak soalan, lagi banyak lah saya akan nilai lebih banyak lah kamu punya pentafsiran daripada saya. Kalau sikit-sikit lah tulis dalam buku latihan itu, ya, catatkan je lah. Okey, itu saja. Okey, moga berjaya. Mudah-mudahan kita mengetahui dan kita memahami dan merasa seronok untuk belajar sejarah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah terus. Selamat mencuba dan selamat melakukannya, insya-Allah. Bye bye.